Didik TV KPM. Ngantuknya. Nisa, kenapa ni? Macam tak bersemangat je. Pagi-pagi lagi ni. Kenapa macam lemah je ni, Nisa? Cikgu, saya sebenarnya ngantuk. Ngantuk? Ngantuk. Okey. Nisa mesti tak sarapan ya? Tak sempat cikgu tengok jam. Alamak, dah lambat. Saya terus lari pergi sekolah. Tapi sekarang saya penat. Okey Nisa, cikgu rasalah. Sekejap cikgu ada kurma ni. Kurma ni mungkin boleh membantu Nisa ni sebab dia boleh membekalkan tenaga. Cuba Nisa makan dulu. Cukup kurma saja. Itu je yang ada Nisa. Okey, tak apa cikgu, saya cuba satu Cuba dulu Nisa makan dulu. Alamak cikgu. Itulah dia nak masuk kelas. Jom. Cikgu Hafizah, apa yang kita nak belajar pada hari ini dan macam mana tadi saya makan kurma terus bersemangat dan tak mengantuk? Apa kaitan dengan topik kita, cikgu? Silakan. Okey, sebenarnya Nisa, badan kita, badan sel hidup dia boleh menjalankan satu proses respirasi sel, di mana dia akan mendapatkan tenaga dari makanan yang kita makan. Baik. Itulah sebabnya ya. Dan makan kurma jadi bertenaga. Jadi apa kelebihan kurma itu sendiri, cikgu? Okey, sebenarnya kurma ini dia ada di dalam dia ada banyak gula ringkas. Jadi bila Nisa makan, dia tak perlu dicernakan, masuk dekat usus terus diserap jadi tenaga. Ada kajian kata Nisa, kurma ni boleh bekalkan tenaga seawal 30 minit selepas Nisa ambil. Sebab tu sekarang dah rasa bertenaga kan? Betul, dah rasa bertenaga dan saya dah bersedia bersama murid-murid di rumah untuk sesi pembelajaran kita pada hari ini. Jom cikgu, kita mulakan. Silakan cikgu. Okey, jadi hari ini kita akan belajar tentang respirasi sel dan fotosintesis. Okey, standard kandungannya respirasi sel dan fotosintesis. Kemudian standard pembelajarannya ada 5. Kita nak belajar tentang respirasi sel, fotosintesis, ujian kanji dan 4 faktor menentukan keperluan fotosintesis, membezakan antara respirasi sel dan fotosintesis dan juga menerangkan bagaimana respirasi sel dan fotosintesis ini saling berkaitan. Baik. Okey. Kemudian tadi Nisa Nisa pernah dengar tak perkataan respirasi? Respirasi saya rasa ada kaitan dengan bernafas tu, cikgu. Tak nafas, turun nafas. Pandai Nisa. Betul? Pandai Nisa. Okey, respirasi, betul lah tu yang Nisa kata kita bernafas menggunakan paru-paru kita. Tapi itu ialah respirasi luar. Baik. Kita ada satu lagi jenis respirasi. Respirasi dalam ataupun respirasi sel. Okey, jadi ni yang Nisa cakap tadilah pernafasan ialah pertukaran gas antara organisma hidup dengan persekitaran. Itu depan Nisa tu ada paru-paru. Okey. Yang ini paru-paru Okey, itu untuk pernafasan luar Okey, kemudian kita ada satu lagi jenis respirasi dalam atau respirasi sel ialah proses pengoksidaan ataupun penguraian glukosa yang berlaku dalam organisma hidup dalam sel untuk membebaskan tenaga. Okey. Respirasi sel. Okey, tadi kita tengok maksud. Sekarang kita nak tengok persamaan dia pula Nisa. Okey, jadi respirasi sel ini dia ada 2 bahan yang diperlukan iaitu glukosa dan oksigen. Okey, apabila berlaku penguraian dan pengoksidaan glukosa itu kita akan dapat karbon dioksida, tenaga dan juga air. Sebab itulah tadi Nisa rasa bertenaga kan? Okey, jadi persamaan perkataan ni selalu pelajar lupa kan. Okey, cuba tengok cikgu ada buat satu akronim dekat skrin tu. GLOCAT. GLOCAT itu ialah singkatan untuk glukosa, GL, GLO. Okey, dia akan menghasilkan karbon dioksida, air dan tenaga. Jadi senang nak ingatlah. Respirasi sel, GLOCAT. Okey. Tapi Nisa, dari mana agaknya kita dapat glukosa dan oksigen ni? Rasa-rasanya dari mana? Oksigen kita bernafas. Glukosa. Organisma apa yang menghasilkan oksigen? Tumbuh-tumbuhan. Pandai Nisa. Okey. Jadi tumbuh-tumbuhan ni dia boleh mensintesiskan makanan dia. Okey. Kita namakan prosesnya fotosintesis. Baik. Okey, jadi kalau manusia lah nak buat makanan kita memasak kan. Ada bahannya, ada kualinya, ada tenaga habanya. Kalau
tumbuhan ini nak buat makanan, dia pun ada bahannya. Bahannya apa? Bahannya ialah karbon dioksida dan juga air. Okey, kemudian tenaga apa yang digunakan ialah tenaga cahaya, dan kita kata seakan-akan kuali lah. Kuali itu tempat di mana proses fotosintesis ini berlaku, iaitu di dalam klorofil. Klorofil tu ada di mana? Di dalam kloroplas. Okey, kita lihat persamaan perkataan untuk fotosintesis, iaitu ada 4 tadi bahan keperluannya: karbon dioksida, air, cahaya dan klorofil menghasilkan glukosa dan juga oksigen. Nah, oksigen tadi lah, glukosa dan oksigen tadi inilah yang kita ambil untuk dapatkan tenaga. Okey, jadi sama juga cikgu ada satu akronim untuk ingat apa dia ni, keperluan untuk fotosintesis tu, iaitu KCAGO. KCAGO. K untuk karbon dioksida, A untuk air, K lagi satu untuk klorofil. Ca itu cahaya. Go itu glukosa dan juga oksigen. Jadi senanglah nak ingat. Okey, untuk respirasi sel, GLOCAT. Untuk fotosintesis, KCAGO. Baik. Okey, senang kan Nisa kan? Senang. Jadi kalau Nisa dah faham, cikgu ada soalan untuk Nisa. Okey, baik. Boleh-boleh saya bersedia, murid-murid di rumah. Jom jawab bersama-sama. Okey, cikgu. Okey, soalan yang pertama. Nisa tengok di skrin. Kita ada glukosa tambah gas apa, dapat gas apa, air dan tenaga. Okey, maklumat di atas menunjukkan persamaan proses respirasi sel. Apakah gas X dan Y? Respirasi sel tadi apa? Dia punya akronim dia, Nisa. Respirasi sel akronimnya adalah GLOCAT. Yes, GLOCAT. Okey, cuba Nisa jawab. Agak-agak gas apa tu? Gl, glukosa. O, oksigen. Yes. Ada tak oksigen? Yang mana? Okey. CAT, KAT. K, karbon dioksida, air dan tenaga. Jadi, jawapan saya ialah A. Yes, betul. Very good, Nisa. Terima kasih. Cikgu harap murid-murid kat rumah pun boleh jawablah. Soalan yang kedua pula. Baik, okey. Rajah menunjukkan satu proses dalam tumbuhan. Apakah yang diwakili oleh X, Y dan Z? Kalau tumbuhan hijau, agak-agak proses fotosintesis lah. Okey, cuba tengok. Gas apa pada X? Cahaya. Y, cahaya matahari. Klorofil, glukosa. Gas apa tu? Yang ini kita boleh guna akronim KCAGO tadi. Yes, KCAGO tadi. K yang pertama K yang tu. pertama karbon dioksida ada. Okey, karbon dioksida ada. A, air. Yes. K yang kedua Klorofil. klorofil. Ada tu. Karbon dioksida dan air ada. Yang ketiga CAGO. Oh, oksigen. Yes. Jadi jawapan saya ialah B. Okey, Betul. betul juga Nisa. Dapat ganjaran tak cikgu kalau saya jawab? Dapat. Betul. Nisa nampak tak tu ada reward chart tu. Nisa baik. boleh pilih stiker mana yang Nisa nak. Okey. Boleh tampal di slot pertama. Baiklah, saya akan berikan bintang untuk diri saya. Baik, okey cikgu. Sekarang kita sudah pun menjawab soalan bersama-sama murid-murid di rumah. Wah, semuanya menjawab dengan betul. Kita akan berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di Didik TV KPM. Satu lagi bintang, satu lagi yang ni.